Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijab an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'da. Faqala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi kita sambung pengajian kita insya-Allah dalam babun nikah, kitab matlaq. Kalau kitab saya ni kita muka surat 151. Baik. Qala, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, faslun, tiada halal bagi orang Islam berkahwin akan perempuan yang kafirah. Jadi kena kait sikitlah sama ada kafir asli ataupun kafir murtad. Maka tak sah. Nah, tiada halal bagi orang Islam berkahwin akan perempuan yang kafirah. Sama ada kafirah tu asliyah ataupun kafirah tu murtadah. Nah, perempuan yang murtad. Melainkan istisna pada kata tiada halal, hak ni jadi halal. Melainkan kitabiyah, melainkan kafirah yang kitabiyah. Nah. Baik. Takmim umum bagi kata kitabiyah tu sama ada zimmiyah atau harbiyah. Sama ada kitabiyah tadi zimmiyah ataupun apa zimmiyah? Zimmiyah ni mana kafir zimmi, iaitu kafir yang angkat jizyah dengan kerajaan Islam. Yakni dengan sultan ataupun dengan orang yang dilantik oleh sultan. Jadi bila angkat kitabiyah ni dia mesti ada ijab dan qabulah. Jadi lafaz ijab tu ialah aku tetapkan. Ini cara nak angkat ni. Cara nak angkat jizyah ni. Aku tetapkan diriku duduk di dalam negara Islam ini. Ataupun negara kami ini dengan syarat engkau bayar setahun. Jangan kurang daripada 1 dinar. Nah, jangan kurang daripada 1 dinar. Dan harus kelebih. Nah, harus lebih daripada 1 dinar. Ini maksud dia angkat jizyah. Baik. Jadi kita balik kepada masalah kita. Nampak kata melainkan kitabiyah sama ada zimmiyah. Kitabiyah tu bangsa zimmiyah. Yang bayar jizyah, yang bayar cukai kepala, duduk di bawah kerajaan Islam. Atau harbiyah. Harbi ni kitabiyah yang harbiyah. Yang melawan, yang menentang Islam. Jadi ekoran daripada kitabiyah ni, maka halal nikah kitabiyah tu. Tapi kata ulama serta makruh. Halal tapi makruh. Halal tapi makruh. Pasal apa? Kerana takut fitnah pada agama. Itu sebab. Tu nampak kata kena ilat di bawah tu lah makruh. Sebab apa? Kerana hukum ni, ulama ni dia kata al-hukmu yaduru alal illah. Hukum ni berlega atas ilat. Tak sama dengan kita. Orang tua kita dia kata jangan lambung kain. Pasal apa? Dia kata nanti rimau masuk kampung. Pasal apa tak boleh? Dia kata tanya pasal hambat. Jangan, orang kata jangan. Dia tak ada ilat. Yang ulama bila letak hukum makruh. Pasal apa makruh? Kata ulama kerana takut fitnah pada agama. Nah, sebab tu hukum dia makruh kita berkahwin dengan kitabiyah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Ni nak nyata kitabiyah ni. Bermula kitabiyah itu Yahudiyah, yakni perempuan yang Yahudi atau Nasraniyah, atau perempuan yang Nasrani. Kitabiyah ni Yahudi ataupun Nasrani. Kalau lain pada Yahudi dengan Nasraniyah, maka tak boleh. Tak sah. Tak halal. Qala musannif rahimahullahu ta'ala.
bermula syarat halal nikah kitabiah pada Israiliyah, yakni pada keturunan Israiliyah, yakni yang dibangsakan dia. Israiliyah tu apa? Yakni yang dibangsakan dia kepada Israel. Yang dibangsakan kepada Israel. Israel ni apa? Makna asal pada mana Isra tu makna dia hamba. Dan il tu maknanya Allah, mana hamba Allah. Ada ulama kata Isra tu Nabi Yaqub. Nah, Bani Isra tu mana anak, il tu mana Yaqub. Ada yang pendapat kata makna Isra tu makna dia hamba, il tu makna dia Allah. Gitu. Iaitu tu. Mana yang dibangsakan dia kepada Israel, mana anak cucu keturunan Israel. Iaitu yang kata keturunan Israel ni iaitu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub. Nama Nabi Yaqub ni dia bangsa Ibrani. Bangsa Ibrani. Nabi Yaqub ni anak kepada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim. Dua beradik dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi belah turun daripada Nabi Ishaq, turun Nabi Yaqub, jadi keturunan Israel. Dan daripada anak Nabi Ibrahim, turun pada Nabi Ismail, turun mai ke belah Nabi kita, jadi bangsa Arab, itu keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi, kesemua boleh kata kebanyakan Nabi-Nabi ni, dia terbit mai, dia turun mai daripada, dia kata turunan Bani Israel, dia kata turunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebab tu dia digelar Abul Anbiya, bapa kepada Nabi, bapa kepada Nabi-Nabi. Iaitu Nabi Yaqub, bahawa tiada diketahuikan masuk oleh awal bapanya pada agama itu. Dengan mana tiada diketahui, yakni dengan bahawa diketahui masuk oleh awal bapa-bapaknya pada agama itu. Yakni agama Nasara atau agama Yahudi tadi. Jadi ala kulli halnya, maka kita ketahui, yakni dengan bahawa diketahui masuk oleh bapa-bapaknya pada agama itu sebelum bangkit Nabi yang menasahkan agama itu ataupun syak pada dia, maka jika diketahui masuk dia tu pada dia kemudian daripada dibangkitkan Nabi yang menasahkan agama tu, maka itu tidak sah kita berkahwin dengan keturunan bangsa Bani Israel ataupun kitabiah ni. Boleh faham ke tak ni? Nabi nak cerita kata masalah dia, maka dia kata tiada diketahui masuk oleh bapanya. Dengan mana kita kena tahu, kena kerti, kena tahu bahawa tok wan dia, bapa-bapa dia tu masuk agama Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah, masuk agama Nasara atau agama Yahudi ni sebelum daripada dibangkitkan Nabi yang menasahkan agama tersebut. Adapun kalau bapa mak pak dia masuk agama tu selepas daripada dinasahkan ataupun dimansuhkan agama Nasara selepas bangkitnya Nabi dan Nabi kita SAW, maka itu tidak sah kita berkahwin dengan bangsa ataupun dengan kitabiah tadi. Itu disebut itu. Tiada diketahuikan masuk oleh awal bapa-bapanya pada agama itu, iaitu agama Nasara. Agama Nasara ni tak diketahui kemudian daripada bangkit Nabi yang menasahkan agamanya. Mana dia selepas daripada bangkit Nabi. Maksudnya kita tak tahu kata mereka masuk tu selepas daripada ni. Maksudnya dia kena masuk sebelum daripada Nabi. Sebelum daripada datangnya Nabi atau dibangkitnya Nabi yang menasahkan atau memansuhkan agama tersebut. Iaitu bangkit Nabi tu, balik situ. Iaitu bangkit Nabi yang menasahkan agama tu, bangkit Nabi Isa atau Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas bangkitnya Nabi Isa, maka tak menasahkan. Maksud dia kalau depa ni kena masuk awal sebelum daripada keturunan Bani Nabi Allah Yaqub ni, dia masuk awal sebelum daripada dibangkitkan Nabi Allah Isa dan ataupun sebelum dibangkitkan Nabi kita sallallahu. Adapun kalau selepas daripada Nabi Isa ataupun lepas daripada Nabi kita, maka kita tak halal dah kita berkahwin dengan kitabiah yang masa lalu tu, kerana mak pak dia tu masuk selepas daripada dibangkitnya Nabi yang menasahkan agama tersebut. Allahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan syaratnya, dan bermula syaratnya, buat mubtada. Bermula syaratnya syarat apa? Syarat kitabiah ni. Pada yang lain daripada Israiliyah. Dan bermula syaratnya syarat kitabiah pada yang lain daripada Israiliyah. Lain daripada Israiliyah ni bangsa mana? Seperti kita kata Rom. Zaman tu, bangsa Rom. Bahawa diketahuikan masuk oleh awal bapa-bapanya pada agama itu. Masuk tu dahulu. Tak lupa dahulu daripada bangkit Nabi yang menasahkan agamanya. Masuk dia tu dulu, sebelum daripada. Maksud dia kalau walaupun dia bangsa Rom, kita kata, maka dia masuk kepada agama Nasara, agama Yahudi itu sebelum lagi dia bangkitnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebelum bangkit, tok wan dia, pak dia, tok wan dia no, masuk dah agama Nasara sebelum lagi dibangkit Nabi Allah Isa. Tapi kalau dia masuk pada agama Nasara selepas pada Nabi Allah Isa, maka itu tak boleh. Maka kitabiah tu tak termasuk, mana tak halal kita berkahwin dengan kitabiah. Faham ke tak ni? Yang kitabiah ni. Habis selesai. Dan jika sudah ditukar hukumnya sekalipun. Ni royah bagi kata mana? Royah bagi kata masuk. Royah bagi kata masuk oleh awal bapa-bapanya pada agama itu. Agama itu tu kena kepada agama yang agama Nasara atau agama Yahudi itulah. Agama itu kesudahan dia tu jika sudah ditukar hukumnya sekalipun. Walaupun dah ditukar hukumnya sekalipun, tapi masuk dia tu sebelum dibangkitkan Nabi yang menasahkan agama tersebut, sebelum lagi dibangkitkan Nabi Allah Isa alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sah kita berkahwin dengan kitabiah yang masa lalu tu. Habis. Qala musannif rahimahullah. Jika ia, ni qaid lagi, qaid ni qaid syarat lagi. Syarat dia jika ia apa ni? Balik bergelok rojok dhamir bergelok tuan-tuan. Tidak lagi kita buku hukum tak kena. Jika ia yang lain daripada Israiliyah tu. Jika ia yang lain daripada Israiliyah tu, jauhkan daripada yang ditukarnya. Gitu. Dia syarat dia. Jadi dia kena jauh lah daripada ditukarkan ataupun dibadilkan hukum-hukum dia kena jauhkan daripada benda tu. Yakni dia mesti mau bahkan kena turut Taurat, dia kena turut Injil. Gitu. Jangan duk turut hak yang ditukar tu. Tak boleh gitu. Habis selesai. Qala musannif rahimahullah. Dan adalah kitabiah itu seperti hukum perempuan muslimah. Seperti itu wajah cabah pada ni wajah cabah dia orang ngaji ni. Dan adalah kitabiah itu ialah seperti tu khabar tu, seperti hukum perempuan yang muslimah. Seperti ni orang ngaji adat tajwid, mana wajah syabah dah. Seperti tu pada nafkah dan kiswah. Nafkah ni
pada makanan belanja dan kiswah pada pakaian. Mana dia kalau kita menikah dengan orang Islam sekalipun, kita kena bagi nafkah, kena bagi kiswah, kena bagi giliran, kena bagi masalah talak apa ni, maka kita biah pun sama seperti pada pihak nafkah. Kalau orang, maka dia pihak nafkah ni dia akan bicara insya-Allah ke depan kot bab masalah nafkah. Dia ada orang kaya, ada orang pertengahan, ada orang yang miskin. Bab ni insya-Allah ke depan ni. Dan kiswah ni pakaian. Pakaian ni dia kena 6 bulan sekali. Kalau orang Muslimah ni 6 bulan sekali, maka kita maka kita biah pun 6 bulan sekali. Dia kena setahun 2 kali lah pakaian ni. Dan giliran pun sama. Ni kalau masalah isteri lebih pada satu, dia kena masalah giliran. Dan talak. Masalah talak. Masalah talak sama. Kalau kata peruntukan untuk perempuan muslimah 3, maka peruntukan untuk kitabiah pun 3. Tak sama dengan masalah hamba. Hamba 2 saja. Baik. Bersalahan bab masalah pusaka. Pusaka tak sama. Pusaka tak sama. Bersalahan lah. Qala musannif rahimahullah. Maka harus bagi suami kitabiah tadi mengkeraskan dia kan kafir kitabiah. Apa makna mengkeras? Makna memaksakan dia kan kafir kitabiah tadi mandi daripada hadas akbar. Kita kena keras. Kita kena suruh. Bila suruh dia tak mau nak mandi, bila suruh dia tak mau juga, maka kita kena paksa. Kita kena paksa. Misal daripada hadas akbar, hadas besar ni, lagu mana? Hadas besar. Seperti haid. Bila dia haid, lepas pada haid, kita kena paksa dia mandi. Dan janabah berjunub. Janabah junub. Kalau eloknya tang janabah ni tuan-tuan, siapa yang ada kitab tu eloknya wala'allahu sawab nifas lah. Kerana tidak disyaratkan pada janabah tu mandi hadas. Tak disyaratkan pada janabah tu mandi hadas. Dia tang kalimah janabah ni kalau boleh kita gantikan. Eloknya kita tulis lagu ni wala'allahu sawab, yang sebetulnya nifas. Pasal apa? Kerana kalau kita tengok di dalam kaedah, dia tak disyaratkan pada janabah tu mandi hadas, maka harus suami mewati akan isterinya yang di dalamnya janabah ni, kata Tok Guru. Kalau Syekhuna lah kata Tok Guru. Tapi masalah bila dia masalah nak wati ni, masalah perempuan bila kita menikah dengan kafirah, misal kita kata yang kitabiah, bila dia haid, bila dia selepas pada haid, kita tak boleh jimat dia, tak boleh wati dia, melainkan selepas dia mandi haid, mandi janabah haid tadi, hadas haid tadi. Abang kata kalau dia tak mau, kita kena paksa dia suruh mandi. Kalau dia tak mau juga, kita jurus. Yang kedua, dengan nipah. Kalau kata dia selepas dia beranak, kita nak wati dia tak boleh, melainkan kita kena suruh kita, ataupun kena paksa dia mandi. Kalau dia tak mau mandi, kalau dia mau mandi, Allah suruh dia mandilah. Gitu. Ada pun masalah janabah. Kalau kata dia berjunub saja, dia bukan hadas akbar dengan sebab haid dan hadas akbar dengan sebab nipah, tapi hadas akbar dengan sebab berjunub, maka tak disyaratkan kita nak wati orang yang berjunub, tak disyaratkan mandi. Macam kita kata suami isteri sekalipun, maka kalau dia round pertama, lepas tu dia nak mula round kedua, perlukah mandi? Tak perlu, tak mandi pun boleh. Harus kita wati isteri kita walaupun round pertama selepas habis, lepas tu nak mula round kedua tak perlu mandi. Maka ulama kata tak perlu mandi. Sebab tu kalau kita tengok moleknya wala'allahu sawab, bukan janabah, kita ganti dengan nifah. Hal itu. Dan dimaafkan ketiadaan niat daripadanya, jadi daripada mandi hadas tadi ni.
Nah, dimaafkan ketiadaan niat. Ni bertanya pula niat-niat ke mana masa kawan ke pihak? Maka dimaafkan kata ulama daripada ketiadaan dimaafkan ketiadaan niat daripadanya, yakni daripada mandi hadas tersebut. Tidak ada, yakni disuruh oleh suami dia niat, tapi jika kalau dia tak mau niat barulah dibiarkan. Tapi kita kena suruh dulu, hang kena niat, hang kena qasad. Kalau hang qasad nak mandi hadas nifas ada haid tadi, ni. Tapi kalau dia tak mau juga maka dibiarkan. Ketika tu ulama kata itu dimaafkan, dibiarkan. Macam tu jugalah pada isteri yang gila. Samalah. Kalau isteri tu gila, kita suruh dia niat. Dia tak mau nak niat, biar dia. Maka semata-mata mandi je. Pasal apa? Kerana niat ilat bagi kata dimaafkan ketiadaan niat tu kerana darurah. Nah, kerana ada kemudaratan. Darurah kau mana? Darurah kau ni. Dalam kaedah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Nah, darurah tu kerana misal seperti hukum perempuan yang muslimah yang gila. Ni ada dah macam tu. Kerana darurah lah. Sebab dia gila, sebab dia kita biar maka dimaaf. Kalau dia tak mau, dia enggan juga nak niat, semata-mata kita paksa dia mandi semata. Nah, kita dia mandi semata, itu dimaafkan. Kerana apa? Kerana dia nak tolak hak mudarat lebih besar kali ialah mandi tu. Adapun niat, ya Allah, itu dimaafkan oleh syarak. Tapi masalah mandi itu tidak dimaafkan. Nah, wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan harus baginya mengkeraskan dia atas bersuci. Harus baginya bagi suami mengkeraskan dia kan isteri atas bersuci, yakni dengan membasuh yang cemak-cemak daripada najis umpamanya. Gitu. Ini masalah harus ni. Macam tu jugalah harus kita menegah isteri kita yang merdeka daripada memakan benda-benda yang makruh. Dan menegahkan memakan yang keji-keji. Misal lagi kata keji-keji tu seperti babi dan bawang. Bawang tu tak, dia cuma dia jatuh atas hukum makruh. Adapun babi hukum haram. Tapi dah dia kita biar ni, dia makan, maka kita kena tegah. Nah, harus baginya mengkeraskan. Maka kita kena paksa jangan makan. Macam tu jugalah kalau kita kita tegah isteri kita yang merdeka daripada makan benda yang makruh. Kalau dia tak patuh, maka derhaka dia. Maksud dia kira nyusuz dan tidak wajib nafkah. Boleh kita tegah. Dia tahan jangan makan bawang. Dia kena turut. Dia kena turut. Pasal dia ada segi hukum harus suami itu tegah isteri makan makanan yang keji. Wa imam keji itu pada hukum keji dengan makna keji jatuh pada haram atau keji jatuh pada makruh, maka ulama kata harus kita tegah. Dan sesuatu yang memabukkan tiarak tu, maka dia kena tegah. Harus bagi mengkerasi. Walaupun sebelum dia menikah kawan biasalah, masa kawan kapiak ni dah. Tapi kita biar. Tapi bila duduk dengan suami dia harus dia tegah. Harus tegah. Kalau dia tak mau kira nusyuz. Sama lah isteri yang merdeka pun, tapi tak boleh lah hak tu, hak yang haram tu bagi orang merdeka ni, isteri merdeka ni wajib kena tegah lah. Adapun kalau kata hak yang makan bawang ni, maka harus suami dia tegah. Tapi kalau dia tak mau ikut juga, walaupun harus, maka hukum dia dikira nyusul juga isteri tu. Faham ni orang membuat. Kalau lelaki tak boleh makan bawang, apa jangan makan. Wallahu'alam. Qala musannif rahimahullah, dan haram perempuan yang dan haram perempuan yang samiriyah. Baca lagu tu samiriyah. Apa dia samiriyah? Yakni samiri ni yang dibangsakan puak-puak pada puak-puak Musa Samiri. Bukan pada puak Nabi Musa, tapi Musa Samiri. Itu dia panggil samiriyah.
yang menyembah anak lembu yang diperbuat daripada mah. Macam kita tengok, kita maklum cerita daripada cerita Nabi Allah Musa bila dia naik pada bukit Tur Sina, maka dia turun-turun mai, maka kaum-kaum dia ni sembah anak patung anak lembu yang buat pada mah yang dibuat oleh Musa As-Samiri ni. Maka perempuan-perempuan, maka perempuan ni lah, dan haram perempuan yang Samiriyah yang menyalahi ia akan Yahudi. Menyalahi mana menyeleweng. Dan haram perempuan Samiri yang menyalahi ia, yakni yang menyeleweng ia Samiriyah tadi akan Yahudi. Dia tak lagi nak. Dia masalah dia lagu ni. Masalah kalau ikut kepada bangsa, asalnya dia pun ni memang Yahudi. Nah, kerana Nabi Musa pun keturunan Bani Israel. Dia pun ni keturunan Yahudi. Musa Samiri kan Yahudi. Tapi bila ada Nabi Musa naik bukit Tur Sina, bermunajat dengan Allah SWT, yang cerita tengok nak minta tengok Tuhan pas cerita selesai tu. Kita tahu cerita banyak tu. Jadi bila dia turun, maka kaum dia ni sembah patung anak lembu yang dibuat pada mah ni. Maka perempuan-perempuan ni asalnya Yahudi, tapi depa ni dinisbahkan kepada Samiri kerana apa? Kerana depa berlari dah daripada depa menukar hukum dah. Maksudnya bila depa tak ikutlah agama Taurat, tak ikutlah Injil, tak ikutlah Taurat Nabi Musa tu, tapi depa ikut kepada hukum yang dibuat oleh Samiri tu pula. Tu yang kita menyeleweng menyeleweng ia akan Yahudi. Itu. Maka perempuan yang Samiriyah ni haram. Dan yang Sabi'in. Apa Sabi'in? Yang dibangsakan kepada bapa saudara Nabi Nuh alaihi salam, iaitu yang menyembah bintang 7. Itu Sabi'in. Perempuan yang Sabi'iyah yang menyalahi ia akan Nasara. Depa ni menyalahi agama Nasara pada asal agama mereka itu. Asal memang agama depa, tapi depa ni dia sembah bintang ni dia panggil Sabi'iyah. Macam Pak Musa Samiri memang Yahudi asal agama dia. Tapi bila dia ikut Samiri tu, depa maka dibangsakan kepada Samiriyah, maka Samiriyah dan Sabi'iyah ni hukum dia haram. Walaupun asalnya depa ni agama, kita tahu depa ni tok orang depa memang masuk agama Yahudi sebelum lagi dibangkitkan Nabi Isa, kerana depa zaman Nabi Musa. Tapi tak boleh kerana depa menyeleweng daripada agama Yahudi, agama Nasara. Kerana apa? Kerana depa ikut Musa Samiri, sebab tu digelar Samiriyah, kerana depa ikut nakaan kepada Nabi Nuh alaihi salam yang menyembah bintang 7 tu, maka depa digelar Saibiyah. Gitu. Sabi'iyah. Wallahu a'lam. Jadi Samiri ni Yahudi juga, tapi menyeleweng daripada agama Yahudi yang asal. Macam tu juga Saibiyah ni yang dibangsakan kepada Nasara, tetapi menyeleweng daripada agama Nasara yang asal. Maka depa ni hukum dia haram, tak boleh kita kahwin. Agama mereka. Atau disyakkan pada menyalahinya. Atau kita syak pada menyalahi, yakni dengan yakin ataupun dengan syak lah, kita syak pada menyalahinya. Menyalahi agama Yahudi dan Nasara. Kita syak. Ataupun kita yakin telah lah, cakap lah menyalahi, tak boleh. Ataupun kita syak, tak boleh. Kalau kita tengok di sini, kalau tengok pada syarat di sini, hak Allah ni, gimana? Kebanyakan kita syak. Kalau kat syak, kita yakin kita menyalahi daripada agama asal dia dah. Kerana mereka menukar segala hukum yang ada dalam Taurat dan Injil. Nampak tak? Di situ. Maka Yahudi lah ataupun kitabiah kelak ni tak boleh kira lah. Tengok pada syarat, pada rukun di sini, tak boleh. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullah. Dan tiada halal perempuan yang murtad. Ini sama sekali tak halal.
perempuan yang murtad. Kalau ikutnya, kalau kepada perempuan tu, dia kena ada ta di belakang tu. Nah, kalau ikutnya murtadah tu. Nah, tu as-sawab betulnya, bukan murtad ada ta bu, ta marbutah sikit bagi orang Islam. Maka jika murtad dua laki isteri, kalaulah murtad kedua-dua, laki pun murtad, bini pun murtad, atau salah seorangnya daripada kedua lah, dua laki isteri tu, dahulu daripada dukhul. Mana dahulu daripada depa wati, daripada depa setubuh dahulu daripada dukhul. Tunailah apa ni? Firqahnya. Tunailah, apa makna tunailah? Segeralah firqahnya. Firqahnya ni mana dia? Firqah tercerai dia tu, automatik, segeralah. Kalau dahulu daripada dukul, mana sebelum daripada dukul, segeralah, tunailah, segeralah firqahnya, mana yakni cerainya. Firqah tu mana cerai dia? Firqah tu bahasa Arab. Lepas tu dia main dengan kalimah farraqtuki. Nah, mana cerainya, bersegeralah. Jadi lulus dengan bahawa tiada boleh rujuk, terus terpisah daripada ni. Karena ketiadaan perikatan nikah dengan dukhul. Baik. Atau murtad kedua, tak lagi. Atau murtad keduanya, kedua laki isteri, atau salah seorang kemudian daripada dukhul. Kemudian ni, yang ini selepas daripada dukhul, kerana hilang milik apabila manfaat dengan sebab murtad. Kemudian daripada dukhul, ditawakufkan firqahnya. Mana ditawakuf? Apa tawakuf ni? Mana dia berhenti sat. Maksudnya dia stay, duduk berhenti sat gitu. Tawakuf firqah dia tu, maksudnya penceraian dia tu tawakuf. Maka bila situ ada tafsir lah, fafihi tafsilun. Maka fa tafsil tu, Muhammad Fasilah lah. Nak ni. Maka jika Islam keduanya di dalam iddah, kalau dalam tercerai depa ni, bila dia murtad automatik tercerai. Tapi terpisah dia tu kalau sebab dia ni dukhul, dia masih ulama kata tawakuf. Kalau dalam masa dia iddah dia, kita kata 3 quru'. 3 quru', kita kata 3 bulan lebih kurang lah. Ni kita bahas lah masalah quru' ni ke depan habis. Jadi abang kata 3 quru'. Bila 3 bulan, dalam masa 3 bulan tu dua-dua kembali pada Islam. Maka jika Islam keduanya dalam iddah, masih dalam iddah yang dalam masa iddah, dalam masa iddah dia kembali pada Islam kedua-dua, berkekalanlah nikah kedua isteri tu. Maka nikah jadi berkekalan lah. Maka itu maksud dia tak jadi tercerai. Gitu. Tapi hak ni selepas pada dukhul. Dan jika tiada, yang ni jika tiada Islam. Dan jika tiada Islam, maka nyatalah furqahnya, mana cerainya itu daripada ketika murtad keduanya. Daripada mula daripada dia orang mengaji daripada tu dia panggil min ibtidaiyah. Mana dia nyatalah furqahnya itu daripada, yang ni mula daripada ketika murtad keduanya, bukan ketika habis yang iddah tu. Daripada murtad tu dikira lah, terpisah daripada, atau salah seorangnya. Dan haram diwatikan dia akan isteri pada masa tawakuf yang tersebut. Dalam masa tawakuf tu haram. Kalau isteri tu murtad, maka haram kita tawakuf dia. Kita wati dia dalam masa tawakuf tu, selagi mana dia tak kembali pada Islam. Jadi nak abang kata, kalau dia tak kembali pada Islam, maka hukum firqah dia tu, cerai terpisah dia tu daripada bila? Daripada mula dia murtad, bukan daripada habis iddahnya. Cuma bab masalah tawakuf ni sampai kepada dalam masa iddah, no? Diwatikan dia akan isteri itu pada masa tawakuf, itu hukum dia haram. Dan tiada dihadkan dia, walaupun haram tapi tidak dihadkan, mana tidak dikenakan hukuman hudud, mana dia tak perlu dihad. Kerana apa? Kerana syubhah berkekalan nikah, ulama kata. Kerana dalam syubhah, maka wati tadi dia panggil wati syubhah. Jika ia suami wati padanya,
pada masa tawakuf tu, padanya pada masa tawakuf. Pasal apa? Kerana tidak sampai hukum zina pada ketika tu. Pasal apa tak sampai pada hukum zina? Kerana dia syubhah berkekalan nikah. Jadi syubhah, mana nikah, kekal nikah dia tu, jadi benda tu benda syubhat. Syubhat dia ke mana? Kerana dia tawakuf tadi. Kalau dia masuk, jadi kalau dia masuk Islam malam-malam masa iddah tu, maka tak jadi berpisah lah daripada tu. Tapi kalau dia tak masuk baru berpisah. Jadi dia duduk dalam syubhah, maka jadi dalam syubhah, maka dia tak sampai kepada hukum zina pada ketika tu. Maka dengan sebab tu tak dihadkan bagi suaminya, wallahu a'lam. Jadi tuan, kalau ikut kita ada dua kitab malam ni, satu lagi dua nafis, tapi ala kulihannya tuan, kita tengok terlewat dah malam ni, insya-Allah. Next kita sambung semula, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi kita sambung qala musannif rahimahullah taala babul khiyar fin nikahi wal i'fafi wan nikahir raqiq wa ma yuzkaru ma'aha. Wallahu taala ala wa ala. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardahu min al-qawli wal 'amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.